أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, dengan izin Allah, di dalam segmen Tadabbur Ramadan pada kali ini, insya-Allah saya akan menerangkan mengenai tadabbur surah Al-Muzammil ayat 1 hingga 4. Jadi sebelum saya memberikan penerangan yang lebih lanjut mengenai ayat berkenaan, terlebih dahulu saya akan membacakan ayat beserta tafsirannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila sadaqallahul azim. Tafsirannya, wahai orang yang berselimut, yakni Nabi Muhammad, bangunlah, yakni untuk mengerjakan sembahyang pada waktu malam, melainkan sedikit, yakni untuk istirahat, iaitu separuh daripada waktu malam, atau kurangkan sedikit daripada waktu itu, atau lebihkan daripadanya, dan bacalah Al-Quran secara tartil, yakni teratur dan jelas. Adapun surah Al-Muzammil adalah surah yang ke-73 di dalam Al-Quran dan tergolong di dalam surah Makkiyah, serta di dalamnya mengandungi 20 ayat. Nama surah ini dinamakan Al-Muzammil, iaitu diambil daripada ayat 1 yang berarti orang yang berselimut. Dan yang dimaksudkan orang yang berselimut itu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat tersebut juga menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Rasulullah untuk melaksanakan qiyamul lail, iaitu dengan mendirikan solat di waktu malam dan membaca Al-Quran secara tertil. Jadi insya-Allah saya akan menerangkan satu persatu daripada dua perkara tersebut yang berperanan penting bagi pengisian tadabbur pada hari ini. Jadi yang pertama ialah solat di waktu malam. Antara solat sunat yang digalakkan untuk dilaksanakan pada waktu malam ialah solat sunat tahajud, iaitu solat sunat yang dikerjakan di waktu malam selepas tidur, yakni ketika melakukan qiyamul lail. Daripada ayat tadi, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah untuk bangun dan mendirikan solat, Allah Subhanahu wa taala memberikan 3 pilihan waktu untuk melaksanakannya, iaitu sama ada memilih antara sepertiga malam, yakni kurang daripada separuh malam, yang kedua seperdua malam, yakni separuh daripada malam, dan yang ketiga 2/3 malam, yakni melebihi daripada separuh malam. Akan tetapi 2/3 malam adalah waktu yang sangat dianjurkan untuk melaksanakan qiyamul lail, seperti mana yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah di dalam kitab Sahih Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada setiap malam di saat sepertiga malam pertama telah berlalu. Allah berfirman, Aku adalah raja segala raja. Aku adalah raja segala raja. Barang siapa yang berdoa kepadaku pada saat ini, maka akan aku kabulkan doanya. Barang siapa yang meminta sesuatu kepadaku, maka aku akan memberikan permintaannya.
barang siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Keistimewaan ini akan terus berlaku hingga datangnya fajar. Jadi di sini jelas mengenai galakan untuk melaksanakan qiyamul lail di waktu 2/3 malam, dan hadis ini juga menunjukkan anjuran untuk berdoa dan berzikir pada akhir malam beserta jaminan pengabulannya. Jadi yang kedua adalah antara ibadah lain yang boleh dilakukan selain solat malam ialah membaca Al-Quran secara tartil. Perkataan tartil dalam ayat 4 surah Al-Muzammil tadi mempunyai banyak pendapat dari segi maksudnya. Antara pendapat-pendapat tersebut ialah tartil bermaksud membaca Al-Quran berikut keterangannya yang nyata. Ada juga yang berpendapat mengatakan bahawa bacalah secara tertib dan teratur, dan selain itu ada juga yang memberi maksud bahawa tartil adalah membaca Al-Quran dengan suara yang lepas. Di dalam sebuah kitab yang ditulis oleh Dr. Said Rizq At-Tawil, iaitu dalam kitabnya Madkhal fi Ulum Al-Qira'at, ada menjelaskan bahawa menurut Sayyidina Ali bin Abi Talib mengenai makna tartil dalam ayat 4 surah Al-Muzammil tadi ialah at-tartilu tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, iaitu maksudnya mentajwidkan huruf-hurufnya dengan mengetahui tempat-tempat berhentinya. Jadi secara amnya, tartil adalah bermaksud membaca Al-Quran secara perlahan-lahan, tenang dengan bacaan yang fasih. Fasih yang dimaksudkan adalah membacanya dengan bertajwid dari segi makhraj huruf dan juga hukum-hukumnya. Adapun membaca Al-Quran sudah pasti mempunyai banyak kelebihan. Antaranya ialah membaca satu huruf daripada Al-Quran mendapat 10 ganjaran pahala. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang maksudnya, barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf daripada kitab Allah, maka baginya satu kebajikan, dan setiap kebajikan 10 kali ganda. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Kelebihan ganjaran membaca Al-Quran tidak hanya diberikan bagi pembaca yang lancar dan fasih, akan tetapi bagi mereka yang tidak lancar juga turut menerima ganjaran tersebut. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang mahir membaca Al-Quran maka kedudukannya di akhirat ditanami para malaikat yang mulia, dan orang yang membaca Al-Quran padahal dia gagap sehingga sulit baginya membaca, maka dia mendapat 2 pahala. Apa yang dimaksudkan dengan 2 pahala di sini ialah pertama, pahala kerana membaca Al-Quran, dan kedua adalah diberikan untuk menghargai kesungguhan mereka yang merangkak atau gagap membaca. Jadi dalam hal ini sangatlah penting bagi seorang individu itu, bagi yang tidak mahir ataupun tidak lancar membaca Al-Quran, mempelajari lagi ilmu tajwid dan sentiasa mempraktikannya ketika membaca Al-Quran dari masa ke semasa. Muslimin dan muslimat sekalian, bersempena bulan yang mulia ini, bulan Ramadan adalah peluang terbaik untuk kita bermunajat dan memohon keampunan atas segala dosa dan kesilapan yang lalu. Lebih-lebih lagi dengan menghidupkan 10 malam terakhir, iaitu malam Lailatul Qadar. Seperti yang dinyatakan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksudnya barang siapa yang melakukan qiyam pada Lailatul Qadar kerana iman dan mengharapkan pahala Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Selain daripada itu, pada bulan ini juga adalah kesempatan untuk kita ni meraih pahala yang berlipat ganda dengan mengerjakan amal ibadat, dan amatlah rugi bagi orang yang mensia-siakannya. Menurut sebuah hadis qudsi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amalan kebajikan yang dilakukan oleh anak Adam akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan hingga 700 kali ganda. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang tafsirnya, kecuali amalan berpuasa.
Amalan puasa tersebut adalah untukku, aku sendiri yang akan membalasnya, disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan keranaku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapat dua kebahagiaan, iaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Tuhannya. Sesungguhnya, bau mulut orang yang berpuasa adalah lebih harum di sisi Allah dari bau kasturi. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi secara kesimpulannya, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah di dalam surah tersebut sudah pasti mengandungi banyak hikmah dan kebaikan. Jadi apakah alasan kita ni untuk tidak mengikuti dan mencontohi apa yang Rasulullah laksanakan? Kita selaku hamba Allah memang diakui sering menghadapi permasalahan dan ujian kehidupan. Dalam hal ini, utamakanlah Allah Subhanahu Wa Taala dalam meminta bantuan. Sesungguhnya Allah akan mengkabulkan doa kita dan janji Allah itu adalah pasti. Selain itu, tanamkan niat bersungguh-sungguh agar Allah Subhanahu Wa Taala mengejutkan kita untuk bangun melaksanakan qiyamul lail. Dan antara usaha-usaha lain yang boleh kita ni lakukan adalah dengan memasang jam penggerak ataupun meminta kejutkan dengan keluarga ataupun kawan kita ni agar kita ni dapat melaksanakan qiyamul lail. Alhamdulillah, sekian sahaja pengisian tadabbur pada hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan segala apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita ni semua. Dan semoga kita ni semua sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat dan dapat melaksanakan amal ibadat dengan sebaiknya serta berpeluang meraih ganjaran pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.